Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Dibuka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis permusyawaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan, taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin ya Tuhan seluruh alam sekalian. Ya, silakan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Perbahasan usul di bawah peraturan mesyuarat 18-1. Yang berhormat, menurut keputusan yang telah dibuat pada pagi tadi, satu usul di bawah peraturan mesyuarat 18-1 telah dibenarkan untuk dibahas pada petang ini. Saya sekarang memulakan perbahasan usul ini. Pihak pencadang akan diberi 30 minit dan selepas itu kerajaan akan menjawab dalam 30 minit. Jadi terpulang kepada pihak pembangkang sama ada masa 30 menit itu diagi-agikan kepada beberapa orang. So you calculate your time. Dan begitu juga sebelah penyokong kerjaan, kalau ada yang ikut bahas, agi-agikan masa itu selaras dengan masa 30 menit yang diberi. Sila. Tan Sri Speaker, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Speaker supaya memberi peluang supaya dapat bahas isu 18.1 berkait dengan banjir di Klang dalam kamar khas ini. Saya juga diberitahu bahawa hari ini merupakan hari bersejarah sebab 18.1 pertama kali dibahas dalam kamar khas ini. So tanya kepada Tan Sri dan juga wakil-wakil atau pejabat kerajaan yang telah organize kamar khas ini. Tuan Pertua, matlamat saya membawa isu ini adalah tiga. Pokoknya, saya memohon kerajaan persekutuan menangani dan mempercepatkan pelaksanaan plan mitigasi banjir di kawasan Parlimen Klang. Itu pokok. Tapi matlamat khususnya adalah tiga. Satu, ialah untuk membuat satu laporan audit yang dikemukakan oleh pihak kerajaan, khususnya JPS, dan untuk memperkenal pasti kelemahan yang telah mengakibatkan banjir yang teruk di Klang pada 15 hari bulan Mei. Pertama, laporan audit. Kedua, untuk mendapat satu pandangan daripada pihak kerajaan, evaluation from the kerajaan mengenai the state of implementation plan mitigasi banjir yang telah dimula oleh pihak JPS. Ketiga, untuk JPS membuat satu komitmen pada kita pada hari ini supaya peruntukan yang lebih tinggi akan diberikan untuk menangani masalah ini. So tiga-tiga isu ini matlamat, saya bawa isu ini. Tuan Pertua, pada hari Ahad yang lepas, iaitu 15 hari bulan Mei, 2/3 daripada Klang dalam bawah air, underwater. Lebih kurang 15 hingga 20 taman baru dengan taman lama ditenggelami air sebenarnya. Bukan sahaja taman-taman, rumah-rumah, tetapi juga bank-bank, termasuk juga dengan Hospital Tunku Ampun Rahimah. Tunku Ampun Rahimah ditenggelam air teruk. So bila saya pergi berjumpa dengan mangsa-mangsa banjir ini, pertama saya pergi kepada Maybank yang terpaksa tutup dia punya ATM machine sebab ATM machine telah ditenggelami oleh air. So 8 dia punya mesin tidak boleh digunakan untuk sampai pukul 1, dan manager ataupun pengurus Maybank mengatakan kepada saya bahawa masalah itu telah berulang untuk kali kedua dalam satu minggu. So itu kes ATM, dan dia katakan bahawa untuk repair sahaja akan mengambil beribu-ribu ringgit. Itu
first time. Kalau kedua, dia cakap mungkin akan mesti tukar semua ATM machine. Itu bank. Isu kedua ialah banyak kedai-kedai perniagaan telah hilang dan telah mendapati kerosakan harta benda itu. Dan dalam konteks itu yang Tuan Ketua, dalam kes bank dan sebagainya, ada satu retention pond yang telah dibina last year. It was built last year, but the pond didn't work. Tak kerja. So saya nak tanya kepada pihak kementerian dan juga pihak JPS, what was the work that was done? Adakah kita nak buat satu report kepada MACC supaya untuk membuat satu investigation nyiasatan, adakah apa-apa unsur-unsur salah guna kuasa ataupun ada rasuah berkait? Sebab how can a new kolam yang dibina untuk to absorb the water tak kerja, and the place is macam sungai, tak fungsi. Minta maaf, fungsi. Dan saya, kalau Tuan Diputa, kalau you tengok video yang telah diangkat, kita nampak macam Sungai Klang. Kawasan itu menjadi Sungai Klang dan orang pun takut nak pergi dekat sana. Like the wave, like the water going. So it is a serious issue. Dan bila saya juga pergi kepada taman-taman, berjumpa dengan mangsa-mangsa berkenaan, dan juga kita dapat bahawa ada banyak kerosakan. Ini adalah warga-warga emas yang 70 tahun, 60 tahun yang berkali-kali, macam Taman Melawis, Taman Selatan dan sebagainya, yang berkali-kali terpaksa bersihkan rumah mereka oleh kerana banjir. Ini kali teruk. Pada 15 hari bulan Mei keadaan begitu teruk. Tapi seminggu sebelum itu ada banjir lagi. So can we imagine older people who have to rest now have to wash their house. Dia kata kepada saya, Tuan Speaker, dia kata, how can we do this? We are already 60, 70, 80 years old. How can we wipe and clean this place every other week? So kena marah. So I think this is a serious issue because this is not the first time. Kalau is the unprecedented, first time kita faham. Tetapi ini telah berlaku berkali-kali. And the last 1 week, two big floods. Dan juga Kementerian juga Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar telah juga memberi satu warning amaran kepada rakyat Malaysia bahawa we have moved from El Nino to El Nina. So this is a weather change in the weather patterns yang kita dapati bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh negara, seluruh dunia. Dan fenomena Tuan Speaker macam ini, the extreme weather conditions kita dapati dalam 2 bulan yang lalu terlalu panas sampai aircon pun tidur dalam rumah aircon pun tak boleh tahan. So now we have a further rain condition where hujan yang selalu datang untuk 3 jam ke 4 jam, the volume of hujan sekarang datang dalam setengah jam. So the irrigation cannot take it anymore. The drains cannot take it anymore. So it's overflowing. And overflowing in a rate that it cannot absorb anywhere, and it floods people's houses, businesses, as well as banks. In this case, banks. And the bank is very upset. And oleh kerana itu, bank termasuk dengan pihak-pihak perniagaan small and medium industries mengatakan kepada saya, kalau ini menjadi fenomena di Klang, mereka hendak pindah daripada sana. Mereka hendak keluar daripada sana. So this has got an economic impact to the people of Klang. So oleh kerana itu, saya percaya Tuan Yang Ketua bahawa kita mesti do something about this. So saya terdesak membawa isu ini ke Parlimen supaya Parlimen bincang isu ini dan bawa kepada pandangan kementerian dan juga pegawai JPS supaya isu ini adalah isu berkait dengan masyarakat, ketenteraman masyarakat, peace in society, dan juga untuk menolong rakyat, warga peniaga-peniaga, khususnya bank dan sebagainya yang begitu besar. Bila manager itu mengatakan kepada saya that this is happening in 2 times in a week and we are planning to leave. This is serious. This is quite serious. So therefore, saya fikir something has to be done about this. Dan juga saya percaya bahawa isu berkait is there a component of rasuah berkait. I raise the issue of rasuah, bukan saya wenang-wenang dan saya bangkit, tidak, sebab kolam tadahan itu yang baru dibina tahun lalu tak kerja. You spend 1.5 million
Tak fungsi. English lah, translation. Tak fungsi. So dalam 1.5 million dibelanja untuk membuat di kolam tadahan supaya tidak banjir, kawasan tidak banjir dan tidak kerja. Mengapa tak tidak fungsi. Sorry, minta maaf, ini thinking dalam bahasa Inggeris dan cakap dalam bahasa Malaysia, minta maaf lah. So Tuan Menteri, saya fikir, dan juga isu El Nino, this is here to stay. Isu El Nino here is here to stay, and therefore the approach yang kita ambil untuk mengatasi isu banjir mesti adalah berlainan daripada apa yang telah diguna pakai sebelum itu. Sebab seperti saya katakan tadi, hujan yang selalu datang untuk 3 jam sekarang datang dalam setengah jam, dan dalam setengah jam itu the flood is it floods the area because the drains are overflowing. So oleh kerana itu saya bawa isu ini, dan saya harap bahawa pihak kementerian akan respon dengan 3 isu yang telah bangkit, bahawa satu audit akan dikemukakan kepada rakyat Kelang, dan juga peruntukan akan menambah tinggikan, dan juga apakah status masa kini untuk dalam pengimplementasian plan mitigasi banjir yang sedia ada. Tuan Dipertua, isu ini akan dibahas lagi oleh rakan saya daripada Kapar yang merupakan neighbor Kelang. Terima kasih. Sure.